Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama aku tak buat video untuk kita punya kop. Jadi hari ni aku nak ajar sikit untuk player yang baru, apa kegunaan bookmark asas-asas yang mana ada patutlah dia orang tengok tu. Okay, yang pertama adalah bookmark. Bookmark ni guna dia untuk kita letakkan sesuatu tempat, untuk kita pergi ke tempat tu sendiri secara personal. Dia ada dua, satunya personal, satunya corporation. Dan juga kalau yang kat bawah ni sebelah save current location ni ada lambang filter. Dekat sini kita boleh pilih lah display current system. Dia akan keluarkan yang bookmark kita yang ada kat sini saja. Display all location ni semua sekali lah. Dia akan keluarkan semua sekali lah. Lepas tu alang aku nak ajar terus pasal insurans. Ada yang tak tahu sangat pasal insurans kan. Okey, insurans boleh tengok, kita boleh tengok dalam event. Tekan event, tekan insurance feature update, dekat view now. Okey, untuk sekarang ni pasal port tak cukup, biar benar. Port ni tak ada apa pun lah, ni biar meletup lah, tak ada. Ni port yang tengok lah, port jangan tengok, abaikan port. Okey, dia macam ni. Dekat sini kita tengok yang atas sekali, belah kiri atas ni, yang IP tu, itu insurance point kita. Contoh aku ada 2188 insurance point. Ini insurance point aku yang ditukarkan daripada Plex jadi insurance point. Okey, dia bila kita insurans kan awal-awal, contoh aku ambil kapal terus bagi apa nampak sikit. Contoh aku ambil Condor Interceptor senang. Relax pula lah. Okey, kita buka balik dekat insurance point. Okey, dekat insurance point. Okey, kat sini apa boleh tengok, aku ada Plex, ada insurance point 2188 kat atas kali ni. Atau bawah dia ada tunjuk servis apa semua ni. Ni servis. Ni dia ceritakan pasal satu Plex sama dengan 7 IP. Okey, satu Plex sama dengan 7 IP. Itu rate tukaran dia lah. Compensation range ni kita boleh baca. Fast payout ni tengok lah. PV loss dengan PVP loss dia ada audit 12 jam. Tapi kalau mati waktu rating ke, mati waktu account automation ke, dia automatik ada. Bila kita claim dia automatik ada dekat hangar kita. Okey, yang active ship ni, ini active ship lah. Yang ni yang paling penting kita kena faham. Okey, sekarang ni kalau kita tengok ni tekan je lah, nak tengok yang penuh dia. Active ship estimate compensation. Okey, harga, contoh harga kapal sekarang ni, kapal ni kosong ni. Apa tengok murah. Kapal ni kosong, baru lepas aku buat klik lepas claim. Ya, harga dia dekat market estimate dia, anggaran dia 51 juta. Jadi kalau 51 juta tu dia convert ke dalam IP, harga dia 228. Jadi bila kita masukkan siap-siap insurans, pada kita beli Plex, kita tukar kepada insurans atau kita standby insurans dalam ni, insurance point dalam ni, dia akan masuk kat deposit deduction. Deposit deduction ni dia akan tolak 70% daripada harga kapal. Harga kapal mana? Harga insurance point. Jadi yang guna betul kalau kita claim hanya 68. Kalau dekat bawah situ 68 sahaja. Ni 68 sahaja yang akan tengok. Dan kalau kita claim, kita akan guna 68. Ni kapal kosong lah kalau meletup. Dia akan tengok pada kapal dari segi modul dia, fitting dia, rig dia sendiri. Dia akan tengok dekat situ. Jadi kalau kawan nak buat insurans, kau boleh tekan dulu kapal tu. Lepas tu kau akan tengok dekat sini. Ni dekat sini. Kat sini dia gitu ni. Kat sini dia akan tunjuk, kat warna kuning ni dia akan tunjuk kau berapa insurance point tak cukup. Dekat warna kuning ni, Plex ni dia akan tunjuk kau berapa banyak Plex kita kena beli untuk cukupkan dia. Nanti kalau anda kata dah cukup, tak cukup, contoh tak cukup 7 insurance point lebih kurang, maknanya satu Plex. Kita perlu beli satu Plex. Dia dekat sini dia akan tunjuk satu Plex. Dekat Plex ni dia akan tunjuk satu Plex. Mana kita kena pergi kat market beli satu Plex.
Lepas tu sampai kat sini kita tekan yang ini. Kita tekan satu, tekan OK. Nanti dia akan masukkan dalam AP kita. Itu cara guna dia. Mana cukup-cukup lah. Jadi sentiasa pastikan sebelum anda kapal, insurance point tu cukup. Biar insurance point lebih tak apa, pasal insurance point berbaloi bila kapal lampu pecah. Bila lampu claim balik, tak macam apa kena beli sebiji. Sebab apa, untung dia rig apa beli, kalau rig tu mahal, rig tu selamat. Yang pertama. Dan hampa bayar kalau kata 30% harga, 30% harga keseluruhan, lebih kurang macam hampa berkapal meletup, hampa beli kapal tapi dapat rig dan juga fitting sikit-sikit. Pasal rig confirm dapat balik. Faham tak? Jadi untung besar. Yang paling mahal dalam kapal ni rig dia. Kalau hampa dah buat kapal tu sedap, rig sedap-sedap, lepas tu kapal tu meletup, hampa nak beli balik rig? Tak, orang takkan beli balik rig. Orang akan claim sebab rig yang mahal, hampa nak keluar berapa banyak kali duit nak keluar kan. Nak berapa banyak kali duit nak keluar nak beli rig. Jadi orang akan pakai claim ni lah, nak dapatkan rig dengan kapal dia balik. Dengan harga beli kapal baru. Hampa kurang macam tu lah. Macam kita beli kapal baru tapi dapat rig penuh, dapat modul sikit-sikit yang maknanya tak jatuh drop. Kalau semua tak jatuh drop, dapat balik semua. Kalau ada jatuh drop, yang tak drop saja kita akan dapat balik. Yang jadi drop, jadi loot tu kita dapat balik. Itu insurance point. Ini kena faham betul-betul lah insurance point. Okey, lagi satu aku nak tunjuk sikit pasal ini. Drone. Pada peminat drone, aku nak ajar sikit pasal drone. Okey, ini kita punya drone lah. Kita punya 2 minit punya barang. Aku dah biarkan siap dah. Okey, dekat sini apa boleh tengok drone control range, tracking speed, velocity. Dekat drone, kalau hampa nak main drone ni, perkara pertama yang hampa kena check bukan optimal range dia, tracking speed dengan flight velocity. Tracking speed dengan flight velocity. Drone control range boleh abaikan dulu. Boleh abaikan, tak ada masalah. Boleh abaikan dulu. Pasal kita tengok tracking speed je. Range drone tu kalau boleh tembak sejauh mana pun, tapi dia punya tracking di jahanam, tak diguna juga. Jadi kita akan tengok tracking speed. Dan tracking speed ni kita kena belajar sikit lah pasal tracking speed. Okey, kalau kita baca sini tracking speed, the speed at which the turret rotate. Maknanya speed ke laju tracking speed ni maknanya kelajuan kita punya turret tu pusing. Mana dia track kapal. Dia akan efek hit rate kita. It's near impossible, hampir kepada mustahil untuk tembak target yang mana speed dia lagi laju daripada jarak dan juga tracking speed yang didarabkan. Contoh jarak 50 km, darab dengan sekarang tracking speed 0.85. Okey, kita ambil contoh. Kalau tengok optimal range dia 4 km. Okey, 4 km kita buat anggapan yang berserka ni, drone ni akan orbit dalam jarak 4 km dengan tracking speed dia 0.8 meter. Maknanya kita 4 darab 0.8 lah, senang. 4 darab 0.8 dah dapat dalam 3.2 ke 3.4 macam tu lebih kurang. Maknanya speed tu jangan dia lebih laju daripada 3,400 meter per second. Kalau dia lebih laju daripada 3,400 meter per second, tu kita punya drone tak boleh tembak. Maknanya kalau kata kapal tu nak laju, dia kena laju 3,400 meter per second, baru dia boleh lari daripada turret punya speed tracking. Maknanya kalau ke bawah-bawah daripada 3.4, mana 3,400 meter per second punya ni kelajuan, bawah 3,400 drone kita masih boleh tembak, tak ada masalah. Tu tracking speed lah. Sama juga kalau nak apply dekat turret lah, macam railgun ke laser ke Canon ke, sama, dia punya sistem tetap sama. Okey,
Macam accuracy fall off ni sepatutnya benda yang tahulah. Accuracy fall off optimal range ni ada dalam video-video punya lepas, boleh check lah. Okey, kita tengok dekat DPS ataupun mudah je. Sebelum tengok DPS, aku ajar apa tengok damage dia sebenarnya. Okey, kalau kita tengok dekat ni max 9 berserker, DPS 27.46. Okey, tapi berapa damage dia? Damage dia kita tengok dekat damage tab ni. Di sini ada 110 untuk explosion. Explosion damage dia adalah 110. Maknanya 110 andai kata ni pure damage, mana alpha dia. Alpha dia kalau kena hit tepat 110 damage. Mana kalau kapal tu ada resistant explosion, contoh waktu kapal tu masih dalam shield lagi, dan juga shield dia punya explosion resistant dia adalah 70%. Mana 70% darablah 110, itulah damage yang kena dekat kapal tu. Ini macam mana damage dia berfungsi dengan resistant. Damage lawan resistant ni cara kira dia lah, cara mudah dia lah untuk kira. Yang lain ni tak ada apa sangat. Ini yang benda-benda penting lah. Drone control dia ni tak payahlah. Ini hanya kontrol yang mana main drone sajalah. Kalau kita lihat beza macam sentry punya, kalau kita tengok apa dia control range 28 km, mana dalam jarak 28 km ni kita boleh kontrol sama. Optimal range ni dah 60, accuracy fall off dia dah 42. Ini dah jadi jarak jauh. Tapi kita tengok speed dia 0.02. Optimal range ni 60, speed dia 0.02. Okey, kalau ini kita cuba ni tanpa skill lah. Ini bila aku buka sini selalunya tanpa skill lah. Sekejap aku try kira. Okay, kalau kita buat 60 darab 0.02, maknanya optimal range dia 60 km, jarak 60 km darab dengan tracking speed dia 0.02. Lebih kurang dalam 1.4 ataupun 1.2. Aku kira kejap tadi tu. Mana 1.2 atau 1.4, maknanya 1400 ataupun 1200 meter per second. Bawah daripada tu dia boleh tembak kena. Tapi dia tinggi sikit, untuk kapal-kapal laju dia dah tak kena dah. Jadi untuk sentry, dia punya tracking speed memang teruk lah. Kalau ikut kiraan, tracking speed dia memang teruk gila lah. Jadi tak apalah, boleh guna sebab dia jarak jauh. Tapi bila kata nak lawan dengan benda yang kecil, contoh kapal-kapal frigate, kapal-kapal destroyer yang laju, kurang berkesan sebab dia punya tracking speed tu teruk. Dia sentry gun ni lebih kurang dia untuk lebih kepada lawan dengan tembak battle cruiser dan juga battleship. Cruiser pun ada harapan dia tak ada tembak ni. Kalau kata cruiser tu boleh pergi 16, dia dah teruk dah, tracking dah tembak dah kena dah. Jadi dah tak berkesan. Walaupun dia punya DPS tengok 30.59, damage dia 122. Kalau kita bandingkan dengan Predator 27.46, damage 10110. Nampak? DPS tinggi, damage tinggi. Damage rendah sikit daripada ini. Yang ini tinggi lagi. Tapi kantoi dia tang kecil. Tang kapal-kapal kecil. Jadi kapal-kapal kecil untuk berserker apa semua masih boleh lagi lah. Sebab under daripada 3,400 kelajuan ni, selagi bawah daripada 3,400 dia masih boleh attack. Lebih tinggi daripada 3,400 ada dah masalah lah. Okay, tak percaya kita boleh check medium. Kita check medium punya. Mana? Mislot turun. Okey. Tengok, kita ambil yang ni dulu. Kita ambil small. Tengok small DPS kecil, ni pun kecil. Kita tengok tracking speed dia 2.99. Automatic dia dekat dia 2.4. Sekejap aku try kira sekejap. Okey, aku try kira. Alamak. Dia punya tracking speed dia, bila aku pakaikan optimal range 2 km, darabkan dengan tracking speed 2.99 tu, aku ambil 2 km lah, senang kan. Aku anggap dia orbit 2 km, tracking speed dia 2.99. Dia boleh attack kapal tu selagi bawah daripada 5,900 meter per second. Jadi laju lah.
Dia laju. Flight velocity ni kelajuan drone ni. Ni kelajuan drone ni. Maknanya dia untuk kejar apa semua. Ni kelajuan dia. Tapi dia punya tracking tu dia tak tembak tu. Maknanya selagi orang tu 5,000 bawah 5,900 bawah daripada 5,900 meter per second, tracking dia drone small masih boleh tembak. Sebab tu dia sangat efektif dengan frigate apa semua. Sebab dia laju. Dia boleh attack lagi walaupun kapal tu laju. Okay, kalau kita tengok contoh mana ni, mini medium drone, ambil hammerhead lah, hammerhead style sikit. Okay, ni tinggi sikit, ni DMPS tinggi sikit. Cuma race, kita tengok tracking speed dia 0.7. Kalau kita kira pun akan dapat rendah sikit lah daripada small tu. Tapi maknanya mungkin dalam 3,000, mungkin 4,000 macam tu lah. Mungkin aku bajet macam tu lah. Jadi dia masih boleh makan lagi small frigate dengan destroyer. Dengan bonus, siap ada bonus damage lagi. Ini cara tengok drone, untuk baca drone apa nak pakai. Dan kena faham macam ni sentry ke warp. Aku rasa bukan sentry. Dia bukan sentry. Jadi dia drone ada pelbagai macam-macam jenis drone. Tapi kita kena banyak tukar. Sebab tu siapa yang main drone dia kena pandai tukar-tukar drone lah kalau boleh. Tukar-tukarkan drone tu bagi mudah, bagi senang faham untuk main drone. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh PM aku dekat Discord macam biasa. Aku cuma menerangkan apa benda tajuk yang korang tak faham. Kalau tengok kondo aku adalah tak banyak lagi. Kilmak masih tak banyak lagi. Pasal banyak kali meletup. Aku dalam war aku jangan pakai benda ni. Aku selalu pakai treasure interdictor. Treasure interdictor pun lebih kurang lah. Kilmak tu jadi ada lah kan. Okay, apa-apa lagi ni boleh tanya aku untuk kefahaman betul-betul. Dan juga ingat, untuk player-player baru, pastikan elakkan nalset selagi mana anda bukan mega. Sebab lebih kepada bukan benefit lah. Untuk alpha dia lebih bukan benefit untuk masuk nalset. Sebab yang pertama jarak. Okay, kalau kita tengok jarak, contoh kita buka ini. Okay, contoh dekat sini. Okay, dia duduk kat sini, YKSC. Okay, dia mining sini, dia duduk situ. Lepas tu dia nak pergi jual dekat, sebab bila kata alpha dia dah tak boleh jual dekat ATC. Dia tak boleh jual dekat station, dia hanya jual dekat ATC saja. Contoh kat feed ni aku tak tahu ada ATC, jasa aku tak ada ATC kat feed ni. Jadi kalau kata nak jual dari YKSC ni, dia contoh dia mining bagi penuh, maksud dia kena pergi lompat ni, pergi sini mengkata alam ni untuk sampai dekat sini balik. Nampak ni berapa jauh ni, daripada sini dia kena pergi ke sini. Dia kena radah berapa nalset tu. Bagi aku benda ni time consuming, memang membazir masa lah. Duduk nalset tu kira membazir masa je. Pasal tu aku cuba larang untuk yang player baru, bukan kedekut duduk nalset tak. Sebab apa duduk nalset, untuk apa keluar tu, apa nak pergi jual tu tak berbaloi. Memang tak berbaloi. Sebab tu ada orang main kat nalset, dia beli mamut ke, dia beli apa-apa holder, dia main, dia masuk dalam holder, main masuk dalam holder, baru dia gerakkan kapal tu masuk ke jita. Tapi yang jadi masalah, kapal tu lembab. Dan setelah kapal tu bila orang nampak, memang akan jadi target untuk diletupkan. Jadi memang kurang, bagi aku macam mana keadaan pun memang tak berbaloi lah alpha untuk duduk nalset. Melainkan dia tu masuk jadi omega clone, baru ada berbaloi. Sebab restriction yang ada tu dibuka, jadi dia bebas nak buat apa-apa. Nak train skill apa ni, skill basic duduk nalset tu bagi aku baik duduk low set lah. Low set ada jugalah benda yang manfaat. Low set nalset ni dah banyak komitmen, orang kata komitmen duduk nalset ni dah lain sikit lah. Dia bukan duduk saja-saja bagi aku. Sebab nalset kena faham, nalset bukan untuk solo boleh masuk tapi pandai-pandai hidup lah kan. Kalau solo tu bukan duduk dengan kop, payah lah. Memang selalunya memang nalsetnya kawasan kop dengan lain, memang susah sikit untuk orang hidup. Dan lagi satu, nalset bukan tempat kita dapatkan sendiri. Ini aku punya ideologi aku senang. Apa duduk nalset,
KAUSEC tu adalah kawasan Corps and Alliance, maknanya atas persetujuan Corp yang ada di situ dan juga Alliance yang ada di situ untuk duduk sekali. Ini bukan persetujuan antara player. Ya, NASEC bukan persetujuan antara player untuk duduk di situ. Dia adalah persetujuan antara Corp yang duduk di situ. Jadi Corp dan juga Alliance dia berhak menentukan rule yang ada dalam NASEC tu, sebab tu kawasan yang diorang sendiri jaga. Ini dia punya dasar dan punya basic. Sebab tu dalam NASEC dia akan pakai rule yang sendiri, dan kita ada benda yang kadang-kadang contoh ada CTA dia akan jadikan mandatory. Yang mana duduk NASEC, yang mana duduk NASEC dia kata. Selalu dia akan buat gitu. Yang mana duduk NASEC, pasal apa duduk di NASEC di bawah penjagaan, sebab dia bawah security. Tak boleh dah orang kata sistem give and take kan. Dia tak boleh kata kita duduk semata-mata untuk ambil hasil saja. Lepas tu orang lain kalau jadi apa-apa, orang lain kena kerah untuk kerja untuk kita, untuk selamatkan kita, untuk defend kita. Dia jadi tak adil lah. Pasal dekat NASEC semua orang duduk untuk kepentingan dia sendiri. Masing-masing ada kepentingan. Tapi kita bila dalam Corps ni dia akan jadi kepentingan Corps. Jadi orang akan buat benda tu selalu untuk Corps, corporation yang ada, nak bagi jalan corporation tu, nak bagi hidup. Sebab tanpa, kalau tak ada corporation, kita tak akan duduk dalam NASEC. So mimpi dah dalam NASEC ni, memang tak lepas. Solo memang dia akan dipaksa masuk juga dalam corporation untuk layan untuk duduk dalam NASEC. Itu law dia lah. Melainkan nak jadi LANU pun tak dalam corporation, dia tak akan duduk seorang. Susah nak survive seorang dalam NASEC. Sebab setelah NASEC tu perlukan intel. Okay, setakat tu je lah. Jadi yang apa, yang hati-hati, jangan kita tipu dengan kontrak kat kita. Kontrak scam tu banyak. Apa boleh message aku, boleh chat aku. Assalamualaikum.